children get to do piano with Lauren, which is so lovely for their musicality and understanding. Okey, berikut merupakan antara beberapa kaedah yang digunakan untuk pelajar bagi memastikan setiap pelajar memahami apa yang diajar oleh cikgu masing-masing. Dengan menggunakan kaedah ini, setiap pelajar dapat memahami dengan lebih baik dan juga mereka akan memahami setiap perkara yang diajar oleh guru. Bukan setakat itu sahaja, terdapat beberapa kaedah yang lain juga yang diamalkan oleh guru-guru bagi memastikan setiap pelajar menjadi pelajar cemerlang walaupun mereka mempunyai kekurangan atau ketidakupayaan. Dengan menggunakan kaedah ini, setiap pelajar menjadi pelajar yang terbaik mengikut cara masing-masing. Pelajar-pelajar ni sebenarnya dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana, sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun, macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. Berkenaan video tersebut, bagi mengatasi masalah pembelajaran untuk murid berkeperluan khas, mereka perlu mempunyai guru pembimbing yang berpengalaman dan mereka juga perlu mempunyai alat bantuan mengajar semasa proses pembelajaran. Menurut Nur Azlan dan Nur Dalina 2010, bahan bantu mengajar memainkan peranan penting ke arah memahami konsep di dalam proses pembelajaran selain daripada bertujuan untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran. Teknik PDPC bagi pelajar dalam pendidikan inklusif. Teknik pengajaran dan pemudacara dalam kalangan warga pendidik perlu dimantapkan dengan membuat pengajaran yang terancang dan mengetahui cara yang berkesan untuk menarik minat mereka. Dalam subjek matematik, murid berkeperluan khas hanya didedahkan dengan konsep asas matematik sahaja. Pengajaran terancang bahasa Melayu untuk pendidikan inklusif. Ianya disusun mengikuti 3 aras pembelajaran murid yang merangkumi bacaan, ejaan, verbal, dan to. Ini adalah contoh pengajaran terancang bahasa Melayu. Kaedah mengajar kanak-kanak kurang upaya pendengaran. Ini adalah untuk ketidakupayaan penglihatan dan implikasi dalam pendidikan. Seterusnya, kaedah mengajar ICT dalam pendidikan inklusif. Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus perdana di sekolah harian biasa.
Assalamualaikum. Untuk perbincangan kali ini saya ingin berkongsi tentang antara badan-badan sokongan luar daripada pihak kerajaan dan juga NGO yang ada di Malaysia. Sebelum itu, suka saya terangkan bahawa dalam agensi kerajaan terdapat 4 fasiliti dan sokongan yang bertujuan untuk membantu golongan yang berkeperluan khas. Antaranya fasiliti perkhidmatan sokongan sekolah, perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan, perkhidmatan sokongan sosial dan perkhidmatan perubatan dan terapi. Every year, about 500 babies in Malaysia are born with Down syndrome. To help these children and families, the Kiwanis Club of Kuala Lumpur created the Kiwanis Down Syndrome Foundation National Centre. The Signature Project provides an early intervention program to guide children and parents through a child's physical and mental development. Children between the ages of 2 months and 6 years learn motor skills, language, reading, writing, and social skills projects in their communities. Yayasan Kiwanis. Penubuhan Kiwanis diputuskan selepas mendapati tiadanya organisasi yang khusus menyalurkan bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak sindrom Down. Kelak Kiwanis di sekitar tahun 1988 mengambil inisiatif mengasaskan pusat sindrom Down yang disertai oleh 35 kanak-kanak sindrom Down. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fatimah Azhar binti Farizul. Saya akan memberikan cadangan penambahbaikan PDPC berdasarkan video yang telah dipaparkan sebentar tadi. Pada pandangan saya, jika saya menjadi guru kepada pelajar-pelajar tersebut, saya akan melakukan aktiviti mengeja itu dengan melampirkan gambar bersama-sama dengan perkataan yang bakal mereka eja. Contohnya seperti perkataan payung. Jika saya ingin memberikan perkataan payung itu, saya akan melampirkan sekali perkataan payung bersama-sama dengan gambar payung. Hal ini kerana jika saya melampirkan sekali gambar itu, maka mereka akan lebih jelas dengan apa yang bakal mereka eja dan ia juga dapat menarik perhatian para pelajar itu. Kesimpulannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai kepelbagaian dan tidak diskriminatif kepada semua kanak-kanak yang mempunyai kelainan fizikal, emosi, mental dan sosial atau mempunyai potensi kecerdasan serta bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang sepatutnya sesuai mengikut kemampuannya. Salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang wajar dilaksanakan bagi mematuhi keperluan murid pendidikan khas adalah dengan menjalankan pendidikan inklusif. Tahap pengetahuan guru, kesediaan dan teknik pengajaran perlu diberikan penekanan agar pelaksanaan inklusif ini dapat dijalankan dengan sistematik dan mencapai matlamat inklusif, terutamanya dari segi tahap penerimaan guru aliran perdana yang bertanggungjawab untuk memastikan pendidikan inklusif ini berjaya. Bagi memastikan pelaksanaan program pendidikan inklusif dijalankan dengan baik, kerjasama dari kolaborasi multidisiplin perlu dititikberatkan kerana ianya penting dalam mencapai hasrat kerajaan ke arah transformasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025.